Seorang kena ni kena WhatsApp Mama Z lah. Okey, untuk yang pertama kita akan belajar event and probability. Yang kedua, barulah kita masuk tentang mutually exclusive. Lepas tu kita pergi kepada conditional. Last kali kita pergi kepada independent. Kalau dekat degree yang ini awak belajar satu semester tajuk probability. Mama Z dulu pun belajar juga semasa kerja terak. Okey, so untuk year ini Mama Z akan mula dengan eksperimen. Okey, Mama Z akan buat eksperimen. Kemudian Mama Z nak tengok apakah hasil eksperimen dan kita akan keluarkan semua event yang berlaku pada sample space dan juga untuk random selection kita akan buat. Kemudian kita nak find the probability. Kita sambung sebab atas tadi kita dah cari sample space dan kita ambil random selection. Maksudnya kita dah boleh cari probability of an event and apply the basic law of probability. Ada setengah di sekolah cikgu kita kata payah. Tapi dengar dulu dekat sini, dia tak sesusah mana sebab kita hanya fokus kepada tugasan dan UPS saja. Okey, so Mama Z teruskan. Macam mana yang dikatakan tentang eksperimen. Okay, eksperimen, Mama Z buat contoh. Example 1 ni, eksperimen kita membaling dadu. Okay, untuk dadu tu dia ada 6 permukaan. Dadu adil, bukan dadu Ibrahim pendek zaman cerita Piramli tu, tak. Setiap permukaan mempunyai digit yang berbeza. Nombor 1 sehingga nombor 6. Apabila Mama Z tos dadu tu, itu sebenarnya Mama Z sedang menjalankan eksperimen untuk menghasilkan result dia. Okay, apabila awak baling dadu, kemungkinan katakan awak dapat pada permukaan tu awak dapat nombor ni. Jadi outcome awak tu adalah nombor 1. Result awak nanti nombor 1. Okey, kemudian untuk perkataan-perkataan penting nanti Mama Z akan guna perkataan sample space. Sample space kebarangkalian semua yang ada lah. Nombor yang kita ada dalam masa membaling dadu tu, kita mungkin dapat nombor 1, nombor 2, 3, 4, 5 atau 6. Kesemua sekali tu adalah sample space, iaitu collection of all the outcomes. Dan kita labelkan dengan huruf S besar. Kemudian event pula ni bergantung kepada uji kaji yang kita nak buat. Okay, kita dah set dah, kita nak tengok kebarangkalian kita dapat nombor 6 contohnya. Jadi event kita tu kita akan buat kajian tentang berapa kali keluar nombor 6. Okey, dan dia merupakan subset kepada sample space. Okey, contoh 1. Okey, contoh 1. Nak intai pelajar ada berapa orang ni? 99 orang. Okey, cuba guna peluang. Buat masa ni Mama Z cuba menghabiskan kesemua sebelum Mama Z pergi kursus. Okay, sangat penting. Kursus tu kadang-kadang sangat penting. Tapi untuk pelajar tahun depan. So Mama Z akan cuba sedaya upaya menghabiskan untuk pelajar sesi ni dalam keadaan okey. Saya tahu mood pelajar tak okey sebab dia kena masuk ke college. Tapi kita kena bersyukur kita dah 2 minggu lewat daripada orang lain masuk college. College lain sedang menderita sekarang tu. Kan? So apa-apa keputusan lepas ni, sebab itu Mama Z kata bawa adu raya siap-siap. Pensyarah pun turut sama tau, sebab kami pun bukan tak ada masalah juga. Okay, example 1. So dia kata the outcome are, so kita tengok kat sini yang ada kat situ, nombor pada dadu tu kemungkinan kita akan dapat nombor 1 ataupun nombor 2 ataupun nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Itu adalah permukaan pada dadu. Dadu yang Mama Z masukkan di sini ialah dadu 6 permukaan dan dia adalah adil.
Ada setengah dadu dia ada 8 permukaan. Okay, kita tengok kes-kes tertentu. Okey, apabila kita merujuk kepada sample space, maka pelajar kena buat benda tu berada di dalam set macam tu. Okay, so sample space yang ada, nilai yang tadilah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma kita kena tulis dalam bentuk set. Okay. In the case of die tossing, maksudnya kita membaling dadu. The event of getting even number. Even number ni nombor genap. Kalau Mama Azad boleh highlight ni nombor warna kuning ni nombor genap. Kita belum belajar lagi probability, kita baru belajar tentang event baru. Event dia, event of getting even number. So nombor even number ni yang warna kuning tadi, kita masukkan dalam ni, kita cuma letak nombor 4, nombor 2, nombor 4 dan juga nombor 6 sahaja. Nombor 8 tak masuk sebab sample space kita sampai nombor 6 saja. Kalau dadu kita dadu 8 muka, nombor kita akan bertambah lagi 7 dan 8. Maka nombor genap kita ada tambahan nombor 8. Okay, the event of getting number less than 5, nombor yang kurang dari 5 ialah nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Itu adalah nombor yang kurang dari 4. Yang kita bincang baru tentang proses menjalankan eksperimen. Belum lagi probability. Okay. Kemudian dia kata kat situ nombor 5 pula, the sample space for an experiment can be illustrated on a, kita belajar di sekolah ada 2 Venn diagram, ada 3 Venn diagram, Cartesian diagram, ada satu lagi tree diagram. Okay, so kalau kita tengok example yang kedua, kita buat eksperimen tossing a coin twice. Kita membaling duit shilling 2 kali. Kita buat eksperimen baru. Duit shilling tapi kali ni 2 kali. Bila duit shilling dia ada 2 permukaan. Boleh dengar kan suara Mama Zat ni? Pusing pula pelajar diam. Boleh, Mama. Boleh dengar kan? Dengar, Ma. Boleh. Kalau tak payah tanya sebab tajuk ni baru mukadimah ni. Okey, eksperimen untuk duit shilling dia ada 2 permukaan. Yang pertama nampak muka sama ada haiwan ataupun apa, kita panggil head. Dan satu lagi kita panggil tail. Jadi kita let kat sini sebab eksperimennya kita kena declare event kita tu apa. Kalau event A kita kata the tail on the first coin. Okay, B pula kita declare B ialah tail on the second coin. Kita nak tengok tentang tail saja. Kalau kita baling dapat head kita tak mau, kita nak dapat tail saja. Okay, dari segi Venn diagram. Okay, dari segi Venn diagram kita kena lukis petak ni. Kita kena lukis petak ni dulu, petak yang tertutup. Tak boleh tiba-tiba kita tak boleh tutup sampai habis. Ini atau zaman zaman sekolah dulu awak simbol ni. Raja jumpa tak simbol tu? Di sekolah. Rajin. Set semester kita pakai. Rasa modern kot. Set semester namanya. Okey, kemudian Mama Z buat event yang pertama A itu bulatan A ni mewakili tail on the first coin. Kemudian ada bulatan yang kedua mewakili tail on the second coin. Jadi kebarangkalian kalau kita baling duit shilling tu, kalau kita tengok sebenarnya kita nak senangnya kita buat Venn diagram dahulu. Nak senang kita buat tree diagram dahulu.
Tapi sebab nota kita keluar Venn diagram, Mama Z cerita Venn diagram dulu. So, berkemungkinan bila kita baling yang pertama, kita akan dapat dahulu, kat sini Mama Z highlight, mungkin kita dapat tail dulu. Balingan yang kedua, kita dapat head. Itu kebarangkalian kita baling. Kita tak tahu apa yang kita dapat. Okey, ataupun mungkin yang first kita baling tu dapat tail. Kemudian yang second dapat juga tail. Tapi yang second tu dia akan terpergi kepada kita panggil event B lah, the second tail tu kan. Sebab itu kita letak satu tail tu dekat A, satu lagi dekat B. Okey, kemudian kita ada head tail dan juga head. Jadi kalau kita nak tulis dapatan daripada eksperimen kita, kita nak tulis dapatan dia tu, kita kena tulis dalam bentuk macam koordinat. Mungkin kita dapat tadi tail, head. Ataupun yang kedua kita dapat tail. Ataupun kita dapat head, tail. Dan last sekali kita dapat head. Itu adalah dari segi eksperimen kita. Kita tulis sample space yang kita dapat daripada bila buat eksperimen mesti ada dia punya outcomes. Kita tulis outcome dia dalam bentuk sample space di situ. Okey, kemudian kita tengok seterusnya. Kalau kita nak buat dalam bentuk tree diagram pula, kita buat permulaannya mesti bertangkup di sini. Kan? Kemudian mungkin balingan yang pertama kita dapat head. Ataupun mungkin lambungan yang pertama tu kita dapat tail. Kita tak tahu. Kan? Apa yang kita dapat, kita main baling saja. Sebab itu kalau kita undi, walaupun main bola dia akan guna duit silin juga nak tentukan gol mana, bola mana tu kan. Sama. Kita tak main dah pakai lidi pendek panjang. Kita pakai duit silin. Referee akan keluarkan duit silin untuk menentukan tu. Dan ketua pasukan tu yang akan buat pilihan dia nak head ataupun tail. Itu peringkat international tu pakai head dan tail juga. Okey, kemudian kemungkinan balingan yang kedua. Balingan yang kedua ada kemungkinan dia dapat head juga. Ada kemungkinan dia dapat head juga. Dan tidak mustahil untuk dia mendapat balingan yang kedua itu adalah tail. Yang daily life awak, kalau saya tanya, tengok nama sikit, nama sikit, kena, sebab pelajar 117 ni, tak ramai pelajar kita. So kalau kita tengok, beberapa nama, Danisha ada? Danisha ada ke tu? Danisha buka mic. Ada tak? Ma. Ada. Danisha, anak sulung, adik-beradik awak, yang sulung lelaki ke perempuan? Laki. Yang kedua? Laki. Yang ketiga? Perempuan. Yang keempat? Perempuan. Azul. Yang kelima? Laki. Berapa adik-beradik? Yang keenam? Perempuan. Ada lagi? Ada Ada. tiga Daripada je. Oh, ya Allah, ramanya adik-beradik dia, alhamdulillah. Rezeki mak dia. Okey, sama juga. Okey, thank you.
Sama juga dengan jantina untuk anak. Okay? Jantina untuk anak ni, katakan anak pertama kan. Anak pertama kalau orang Kelantan dia nak anak pertama dia lelaki. So semasa anak pertama tu, masa mak dan Nisa mengandung, ayah dia terfikir-fikir adakah dia akan dapat anak lelaki ataupun perempuan. Masa tu tak scan lagi. Itu baru anak pertama. Anak kedua, contohnya macam tu. Didapati untuk kes Danisha ni, sebab anak pertamanya lelaki, maksudnya dia sedang berada di tempat warna kuning ni. Realiti dia warna kuning. Kemudian, selepas tu, anak kedua, rupanya ayahnya nak lelaki dah ni. Maksudnya ayah dia sebab dah ada anak lelaki, ayah dia nak anak perempuan pula. Rupa-rupanya rezekinya masih lagi anak lelaki. Ni. Kita tak boleh nak pilih-pilih sendiri. Cuma kita tahu jantina ada dua saja. Abang Sajak tu tak nak tepi lah. Ni yang secara biasa ni. Lelaki, perempuan. Ada dua pilihan saja. Sama juga dengan duit shilling, head dengan tail. Kita memanglah sebagai manusia, kita nak lepas anak lelaki, nak anak perempuan. Lepas tu nak anak lelaki pula. Tapi yang menentukannya bukan kita. Kebarangkaliannya, kalau kita tengok Danisha ni, yang pertama lelaki. Yang kedua lelaki. Kemudian yang ketiga, masa mak dia mengandung anak yang ketiga pula, masih ada peluang dapat lelaki dan masih ada peluang mendapat perempuan. Tetapi saya tahu mak dia berdoa untuk dapat anak perempuan masa ni. Dan akhirnya dapatlah Danisha. Gitu dah. Ini benda tu kemungkinan ada, tapi untuk mendapatkan lelaki atau perempuan ni adalah bergantung kepada rezeki dari Allah. Gitu. Cuma kita tahu bila jantina ada dua. Sama juga yang Mama Z buat sekarang ni. Cuma sekarang ni kita cerita secara general. Sebab kita tak tahu head dengan tail ni tentang apa dan kita nak buat eksperimen berapa kali semua-semua tu. Yang ini adalah secara general. Kalau secara yang berlaku rapat dekat sini, kita tengok yang adik-beradik Danisha ni lah. Dia ada 9 adik-beradik. Dia baru tunjuk kat situ 2 partner baru. Okay? Tu yang Mama Z nak royak eksperimen. Jadi apabila nanti bila mak awak mengandung, awak buat eksperimen macam tu. Awak tak boleh teka laki ke perempuan, awak jangan teka pondes sudahlah. Jatah tino. Minta yang baik-baik dah. Okey. Itu kita tak salah, kita untuk meneka tak salah, tapi apa yang terjadi nanti tu kita kena reda. Okey, daripada tree diagram. Okay, tree diagram kita tengok kat sini H. Kat sini pun H. Jadi kita akan tulis outcome dia sekarang H. Yang ini sebab dia pergi ke bawah ni, dia jumpa dengan tail ni, dia akan jadi head tail. Yang ni akan jadi tail dulu baru head. Yang ini tail yang first dengan tail yang second. Yang ujung sini yang Mama Z tulis ni namanya outcome. Semasa kita buat balingan tu, itu adalah eksperimen. Dan dia ada dua di sini. Kalau Mama Z potong yang ini, yang depan ni kita panggil balingan first coin. Yang belakang ni kita panggil balingan untuk second coin. Okey, sampai situ okey? Boleh? Tentang eksperimen dulu. Boleh. Okey, boleh Okey, Mama Z teruskan dengan probability. Nota yang ke-6, probability. Yang ini, Mama Z tak risau sangat tahun ni sebab you all tak akan tulis benda ni untuk final exam. Dan Mama Z tak payah nak tanggung malu. Proses awak menulis tu kadang-kadang Mama Z malu juga. Profesor tegur tak ajar ke? Mama Z ajar dah, pelajar tak ingat. Dia kata probability of an event A denoted by PA ni. Huruf P besar, A pun besar.
Lepas tu rumus untuk tugasan untuk UPS dia bagi. Dia bagi ataupun awak boleh rujuk buku lah. Probability event A ni yang pertama kita cari dulu bilangan outcome untuk A. Kita perkan dengan N ni bilangan sample space S. Ataupun kita boleh tulis dia sebagai rumus yang inilah yang dalam kotak warna pink ni. Ni rumus dia. Okay, tu rumus dia kena ingat sampai bila-bila. Bilangan A dengan bilangan S. Okay, so yang mengejutkan, yang Mama Z kata Mama Z menanggung malu tu ialah kadang-kadang pelajar jawab soalan probability A sama dengan 30. Tu kadang-kadang Mama Z malu sangat-sangat. Sebab nilai probability dia kena paling kurang 0 dan paling besar 1. Kalau pelajar dapat 30 tu yang menyebabkan pesyarah universiti gelak kat Mama Z. Dia kata mesti tak ajar ni. Saya kata dah ajar. Cuma pelajar dia lupa dalam matematik kena ada logik. Okay? Logiknya di sini nilai probability paling kecil 0. Paling besar 1. Siapa dapat 1000 tu tak boleh sahur mana, salah tu. Okey, jadi kalau kita rujuk example 3, okey, sebab namanya ini ialah Siti. Siti pula patut ada Miss pula kat depan. The probability that Miss Siti is male. Dia nama Siti. Tapi dia jatek. Yang ni jangan ambil kes kat Melo tu jangan ambil dah. Melo tu jatek tapi nama dia Melo. Kita ambil yang kes biasa. Miss Siti sah-sah dia tu perempuan. Jadi kebarangkalian dia lelaki adalah 0. Okay? Adalah 0 sebab tak mungkin Cik Siti ni adalah lelaki. Kemudian kes yang kedua pula, Miss Siti is female. Dan memang kita yakin Siti ini adalah perempuan. Jadi kebarangkaliannya adalah 1. Itu maksud nilai yang Mama Z tulis dalam ni. Kalau 0 maksudnya never happen. Kalau 1 maksudnya dia kena tengok keadaan, tengok situasi soalan. Iaitu macam mana Mama Z nak suruh pelajar ingat, nombor paling kecil 0, nombor paling besar adalah 1. Okey, belum lagi boleh ditanya dalam tugasan, masih lagi mudah. Example 4. Okay, example 4. List a sample space. Dia nak sample space. Kita kena list semua. When 2 dice are tossed. Okay. Ataupun ayat dia yang lain adalah dilambung 2 kali. Dadu dilambung 2 kali. So, kemungkinan dadu ada 2 Ada 2. Dadu pertama warna ni. Dadu kedua pada paksi Y. Okey, kemungkinan masa kita baling tu dadu pertama 1, dadu kedua 1. Ataupun 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. Itu kalau dadu pertama mula dengan nombor 1. Berkemungkinan besar dadu pertama adalah nombor 2. Dia mungkin 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6. 2 7 ada tak dadu? Ada 2 7? Tak ada. Ada mah. 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6. 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5,
Itu kebarangkalian yang you dapat. Sebab tu yang mana my nombor ekor tu, nombor 4 digit tu belum tentu senang nak kena, payah. Sebab kebarangkalian sini kita tengok ada berapa tu? Ada 36. Kalau Mama Z senaraikan semua daripada satu-satu, kalau Mama Z senaraikan sampai 66, jumlahnya ialah 36. Iaitu Mama Z bilang bintik-bintik kacang tadi tu. Ada 36. Ni Mama Z berhenti sampai satu ni. Kalau nak sambung lagi, boleh sambung lagi. 2, 1. 2, 2. Sambung pula 3, 1 dan jumlahnya adalah 36. Yang ini cara kita illustrate dalam bentuk Cartesian diagram. Okay. Kemudian kalau kita nak tengok gambar rajah ni, soalan A tu, dia kata A merupakan event getting the sum of two number is 6. Kita tambah nombor tu jadi ni. Contohnya, kalau Mama Z ambil nombor ni, okay, yang mana yang sedang nak tengok ni. Kalau Mama Z ambil nombor ni, cuba tambah, dapat berapa? Cuba tambah nombor tu, dapat berapa? 7. Soalan nak 7. Soalan nak hasil tambah adalah 6. Jadi, untuk yang biru tu, Mama Z kena ambil nombor 1 dan nombor 5. Sebab bila tambah jadi 6. Okey, ada lagi tak tambah jadi 6 untuk yang biru? Yang biru ni dulu. Ada tak? Tambah jadi 6. 1 dan 5. Tak ada tak? Okey, cuba tengok warna hijau pula. Berapa? 1, 4. 2, 4. Tak. Ada lagi? 2, 4. 1, 4 jadi 6. Sini Sorry, saya sebut berapa tadi? 1, 4. 1, 4 jadi 5 dia. Salah. 2 dengan 4 lah. Okay. Saya tengok warna hijau dia. Mula saya salah tadi. Warna hijau, nombor 2 dengan 4. Itu warna hijau. Okey, warna purple. 3. 3. Okey, warna pink. 4. Warna pink. 4. 4, 2. 4, 2 kan? Okey, warna hitam. 5, 1. 5, 1. Itu je event hasil tambah 2 sebutan jadi nil. Maksudnya setiap warna tu awak cari, kalau kat situ kita tengok kat situ tadi nombor 1, 5. Okay, 1, 5. Lepas tu 2, 4. Sebenarnya dia ceritakan nombor ni. Kalau awak tengok betul-betul. Sebab sini tadi 2, 4. Sini tadi 3, 3. Sini tadi 4, 2. Sini tadi 5, 1. Dia cerita tentang yang itu. Dan bilangan event tu kalau kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi untuk mengira kebarangkalian A, kita nak ganti dalam NA per NS. Jadi kita akan dapat NA kita 5, NS kita 36. Iaitu kebarangkalian mendapat A. Kemudian untuk event B pula, dia ada tajuk kat situ. Getting the sum of two number is a multiple of 5. Maksudnya sifar 5. Okey, sebagai contoh, saya ambil warna biru dulu. Saya ambil 1, 4. Saya ambil 1, 4. Cuba awak tambah jadi berapa? 5. Jadi 5 kan? Dia nak gandaan 5. So Mama Z ambil nombor lain pula. Tadi Mama Z
Ya, ya. Boleh ke? Oh, lagging. Saya lupa awak duduk dalam dah. Okey, mula-mula Mama Z ambil 1/4 Mama Z ambil 1/4. Bila Mama Z tambah jadi 5. Okey, 16 boleh tak 16? Tak boleh. Tak boleh boleh. sebab dia jadi 7. Okey, Mama Z ambil nombor lain pula. Kalau nombor 2, 2 dengan 3 kan? Sini. Ya. Ya. Okey, 2, 3. Lepas tu 3, 2. Lepas tu 4, 1. Ada lagi tak nombor lain? Okey, Mama Z salah sekejap Mama Z tak apa dengar awak dah ni. Mama Z ambil tadi nombor 2, 3, hasil tambah jadi 5. 2, 3, Kemudian 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Ada lagi tak? Sebab gandaan 5 ialah nombor 5, nombor 10. Oh ni Mama Z dapat dah, ada part. 1 part, 2, 3, 3, 2, part 1 jadi 5. Okey, Mama Z nak tambah jadi 10 pula. Berapa tambah berapa jadi 10 ni? 5, 5. 5 tambah 5 lagi? 6 tambah 4. 6 tambah 4. Ada lagi tak? 5 tambah 5. 6 tambah 4. Ada lagi yang lain? Tak ada Okey, so maksudnya yang mula-mula Mama Z tulis ni, hasil tambahnya adalah 5. Gandaan nombor 5 yang lain ialah 10. Untuk menghasilkan nombor 10, kita boleh buat 5, 5 dan juga 6, 4. Jadi semua sekali sekarang dah ada berapa ni? Okay, ada 7. 6. So lagi. Cuba saya so lagi. Ada so lagi. 1 part ada dah. 2, 3, 3, 2, part 1. Part ni? Part lagi part ni. Tak lagi. Dot lagi. Tertinggal kat sini ada satu lagi yang boleh. Iaitu nombor 4 tambah dengan nombor 6. 4, 6. Jadi bilangan B sebenarnya ada 7. Jadi kebarangkalian B adalah 7 dengan 36. Okey, Mama Z habiskan dulu example C ni. Okey, even getting both have the same value. Dia nak nombor pada dadu yang pertama sama dengan dadu yang kedua. Nombor tersebut ialah yang pertama 1, 1 tau. Lepas tu nombor 2, 2. 2. Nombor 3, 3 kan? 4, 4. 5, 5. Last kali 6, 6. Sebab syarat dia nak same value. Jadi bilangan C, Mama Z dapat 6. Kebarangkaliannya ialah 6/36. Tapi pelajar kena kecikkan. Jadi jawapan akhir kita ialah 1/6. Itulah dia Mama Z dah mula masuk. Mula-mula eksperimen. Lepas tu mencari probability. Okey. Pelajar kena bagi Mama Z pinjam telinga sekejap je. Walaupun soalan ni tak masuk exam, sekurang-kurangnya Mama Z boleh selesaikan video tajuk 7 dengan awak dengan lancar dah. Okey. So, eksperimen pula dah. Example 5 pula. Kita nak buat eksperimen, a die and a coin are tossed together. Tadi dua-dua dadu. Ni satu dadu, satu lagi duit siling. List down all the possible outcome in the sample space. Find the probability. So baru ada soalan. Tapi sebelum tu kita kena buat eksperimen dahulu. Okey, yang pertama Pak Si add Mama Z buat coin. Pelajar bebas nak pilih add dengan Y. So Pak Si yang ini Mama Z buat coin. Coin ada 2, head ataupun tail. Manakala dadu
dadu 6, maka dia ada 6 nombor. Okay, kemungkinan Mama Z dapat, kemungkinan Mama Z dapat head dengan nombor 1. Dia tak akan ada head dengan nombor kosong dah. Sebab dadu kita memang mula dengan nombor 1. Ataupun head 2, head 3, head 4, head 5, head 6. Itu kemungkinan ada. Yang ini mungkin kalau eksperimen bilangan kelahiran anak kucing, bolehlah yang benda-benda banyak macam ni. Okey, kemudian kalaulah Mama Z dapat tail, mungkin tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5, tail 6. Jadi soalan kita sekarang dia suruh list all. List down all. Dia tak boleh buat dot. Jadi pelajar kena senarai ni. Yang pertama, head 1. Head 2. Head 3. Head 4. Malam tadi Mama Z study dulu sebelum ngajar ni. Head 5. Head 6. Tu baru head dengan nombor. Kalau Mama Z sambung, boleh sambung kat bawah deh. Tail 1. Tail 2. Tail 3. Tail 4. Tail 5. Tail 6. Selesai dah eksperimen, tutup. Ni dia namanya list all. Nasib baik ada 12 je. Kalau ada 36 macam tadi, jenuh kita nak buat. Okey, so dari sini, apabila Mama Z tambah semua sekali, bilangan sample space di situ ialah 12. Okey, boleh. Untuk eksperimen boleh dah. Okey, Mama Z teruskan Event dia yang pertama, dia nak tail dan nombor 1. Dia nak tail dan nombor 1. Ada berapa event? Tail dengan nombor 1. 1. 1 saja. Jadi NA ada 1. Tak Mama Z kecilkan tulisan. Okey, jadi probability event A adalah 1/12. Okey, untuk B pula, dia nak tail tapi dia nak nombor greater than 3. Kalau yang tadi ni cuma ada tail dengan number 1 saja. Tapi hot ni dia cakap dia nak tail nombor greater than 3. Mungkin number 4. Mungkin number 5. Mungkin number 6. Jadi kat sini kita nampak NB ada 3. NB ada 3. Jadi probability B adalah 3/12. Kena kecilkan. Kena kecilkan dapatlah 1/4. Jadi tugasan nanti siapa yang tak bagi jawapan paling ringkas tolak 1 markah. Jadi tugasan kena buat molek. Okay, then C. Dia nak head. Lepas tu dia nak even number. Dia nak yang pertama head. Even number nombor 2. Head. Even number number 4. Head. Even number number 6. The number of event C is 3. The probability to get event C sama dengan 3/12. So simplify to become 1/4. Okay, itu C. D pula. Ahead and number 8. Soalan Mama Z, ada tak nombor 8 dalam dadu? Ada. Ada tak? Tak ada. And D equals to 0.
probability D equals to 0 over 12 equals to 0. Tu dia example 5. Okay, example 5 bermula dari eksperimen dan kita sudahi dengan probability. Okey, Mama Z teruskan lagi. Kalau ada soalan tanya. Ya, ada soalan tanya, kita bukan nak cepat. Kita nak cuba meringankan beban pelajar hujung-hujung nanti. Kok-koklah dari sini kita beraya kan. Kita tak tahu. Kebarangkalian beraya di kolej adalah 50%. Okay, kita tak tahu benda tu. Jadi, sedang molek kita belajar kebarangkalian ni. Sebab ada dah pelajar WhatsApp Mama Z boleh tak nak balik cuti semester. Mama Z and the gang tak tahu. Tak tahu boleh balik ke tak. Sebab yang buat keputusan adalah Putrajaya. Okay. Mama Z, tugas Mama Z di KMKT ni ialah mengajar je. Mengajar dan menjadi pakar rujuk untuk subjek matematik AM025. Kerja-kerja SEP Mama Z tak ambil pusing sangat lah. Sebab kerja SME Mama Z pun dah banyak. Kerja SME Mama Z banyak sebab Mama Z kena monitor seluruh kolej, bukan KMKT saja. Tu kena faham tu. Mama Z tak ada kuasa sebenarnya untuk tolong pelajar dari segi nak balik. Okey, Mama Z teruskan. Okay, banyak-banyak bersabar dah. Mama Z pun ada masalah tersendiri, tapi kita jangan luahkan masalah kita kadang-kadang tu dah. Kita belajar menjadi seorang yang matang. Seorang yang matang, one day nanti kita akan kerja. Kerja bukan duduk belakang rumah kita. Kita kena sedia untuk berpisah dari ibu bapa kita mulai sekarang. Mulai sekarang kita dah meningkat dewasa. Okay, kita kena ready. Nak masuk U pun, U tak ada dekat belakang rumah mak kita. Nak kahwin pula, bukan calon isteri ada belakang rumah mak kita. Lepas tu nak beranak pula hospital nak belakang rumah kita. Tak boleh. Kita tak ada pilihan. Kita terlibat dengan proses probability. Kita memang nak begitu, tapi probability bukan begitu. Kita kena mula terima apakah kepentingan probability dalam kehidupan kita pada hari ini. Banyak-banyak sabar. Okay, Mama Z nak sambung example ni. The number of children per family in a village is recorded as follow. Cara membacanya ialah bilangan anak kosong ni, maksudnya dia dah kahwin tapi dia tak ada anak. Terdapat 2 family yang tiada anak. Manakala 4 buah family masing-masing mempunyai anak tunggal. 7 family anaknya ada 2 orang saja. 15 family anaknya ada 3. 8 family anaknya ada 4. Tetapi untuk Danisha tadi, Danisha tergolong dalam 4 family ni. Anak adik-beradik dia ada 5 atau lebih. 5 atau lebih. Itu cara membaca table. Jadi kalau kita nak tengok bilangan sample space tu, kita akan menambah ni. 2, 6, 13. 13 guna kalkulator kan jenuh nak kira kan. Okey, awak kira ada berapa total semua sekali family dekat kampung tu? 20 ke 40? Tambah semua sekali, ada 40 kan? Ni awak tambah semua sekali, awak dapati bilangan sampel ada 40. Iaitu awak tambah semua ni. Ada 40 semua sekali. Kemudian Mama Z nak cari exactly 2 children.
Dia cerita tentang hot ni. Okey, berapa family yang terlibat? Mama Z buat event A dah. Berapa family terlibat? 7. Jadi apabila soalan tanya probability, kita kena masukkan dalam rumus. Probability A sama dengan 7/40, kebetulan tidak boleh dipermudahkan dah. Ini jawapan akhir. Okey, soalan B pula, more than 2. Dia cakap more than 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin lebih. Okay, more than 2, 2 tak boleh lah. Jadi, bilangan Mama Z labelkan event B, bilangannya ialah 15 family, tambah 8 family, tambah 4 family. Jadi jumlahnya semua sekali jadi 27. Maka kebarangkalian bilangan family yang mempunyai anak lebih dari 2 orang ialah 27 daripada 40, dan kebetulan kita dah tak boleh ringkaskan. Kalau boleh sila. Kalau tak boleh stop. Okey, Mama Z cuba habiskan example yang terakhir. Okey, dia nak probability that random chosen family is having 4 or more children. Jadi yang terlibat ialah 8 dengan 12. Bilangan event C ialah 12. Probability event C 12/40. Okay, dan kita boleh ringkaskan. Kita tekan kalkulator je. 12 ABC 40. Dia akan tolong ringkaskan kepada kita mendapat 3/10. Itulah dia tajuk yang kita nak bincang hari ini. Bermula daripada eksperimen, akhirnya membentuk table ataupun Venn diagram ataupun chartesian form, tak kisah bentuk apa. Okay. Akhirnya kita boleh mencari nilai probability. Okey, yang mutually exclusive ni kita sambung esok hari. Okey, Mama Z bagi waktu kecederaan 5 minit ni untuk awak isi attendance dan masuk kelas seterusnya. Okey, boleh ke? Boleh, Ma. Boleh, Mama. Boleh. Okey, sekian saja dari Mama Z. Okey, sekian saja. Kita jumpa esok hari. Jangan lupa isi attendance. Isi attendance. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Okey, jaga kesihatan. Madam. Norma baru tu dah. Yang kena Thank you, Mama Z Mama. dah boleh hantar assignment dah. Okey. Jangan Thank stres you, Jangan Mama. stres. Thank you, Jangan- Madam. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Thank Okay. you, Thank you, Mama. Thank you, Mama. Okey. Jangan stres. Terima kasih, Madam. Sama-sama. Thank you, Mama. Okay, welcome. Attendance jangan lupa isi.